Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk subjek Sirah tahun 3 untuk tajuk baru iaitu Mukjizat. Boleh rujuk buku teks muka surat 29 hingga 38. Baik. Sebelum tu kita tengok dulu apa yang kita perlu pelajari pada hari ini. Okey. Yang pertama pengertian mukjizat, kedua tujuan dikurniakan mukjizat, ketiga ciri-ciri mukjizat, keempat bahagian mukjizat, kelima perbezaan antara mukjizat dan sihir, dan yang terakhir kisah Nabi Musa dan Firaun. Okay, kita tengok dulu apa dia pengertian mukjizat. Okey, mukjizat, pengertian mukjizat terbagi pada dua, iaitu bahasa dan istilah. Bahasa bermaksud umum dan istilah bermaksud khusus. Bahasa bukannya bahasa Melayu, Inggeris, Tamil dan sebagainya. Bahasa ini bermaksud umum. Jadi, perkataan mukjizat berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu ajzun. Ajzun bermaksud lemah. Ajzun bermaksud lemah. Mukjizat dari segi bahasa bermaksud melemahkan. Dari segi istilah, perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sahaja. Jadi pada manusia biasa tidak ada. Okey, jadi kita tengok firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Shadaqallahul azim. Dan maksudnya, dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan yakni mukjizat, kemudian kamu menyembah patung anak lembu sepeninggalannya, dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. Tengok pula tujuan dikurniakan mukjizat. Apa tujuannya? Yang pertama, menyokong hujah para nabi dan rasul. Okey, kalau seseorang itu mengaku yang dia ialah nabi dan rasul, mesti akan ada timbul ketidakpercayaan. Akan ada pihak-pihak orang kafir khususnya akan menidakkan dakwaan para nabi tersebut. Jadi adanya mukjizat ni untuk menyokong hujah para nabi dan rasul. Yang kedua, membuktikan kebenaran ajaran yang disampaikan oleh nabi dan rasul. Jadi dengan adanya mukjizat, sebagai contoh, Rasulullah mukjizatnya ialah keluarnya air daripada celahan jari baginda. Jadi dengan adanya mukjizat ni, perkara-perkara yang luar biasa, yang ajaib. Jadi orang akan umat khususnya akan mempercayai bahawa seorang nabi atau rasul itu membawa ajaran yang benar. Bukan hanya cakap-cakap kosong saja. Yang ketiga, mematikan hujah orang kafir yang menentang para nabi dan rasul. Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri mukjizat. Apa dia ciri-ciri mukjizat? 3. Yang pertama, kejadian yang luar biasa yang tidak dapat dicapai dengan akal. Maksudnya suatu keajaiban yang kita tengok macam manusia biasa tak boleh buat. Tak boleh dapat macam tu. Okey, yang kedua, terjadi tanpa ada unsur paksaan atau disengajakan. Dan yang terakhir, hanya berlaku kepada Nabi dan Rasul untuk melemahkan hujah orang kafir. Tak boleh berlaku kepada orang biasa. Tengok dulu pembahagian mukjizat. Okey, ada dua. Mukjizat terbagi kepada dua, iaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi boleh dilihat dengan mata kasar. Contohnya, keluar air dari celah jari jemari Rasulullah. Yang kedua, melambatkan matahari terbenam. Kita boleh nampak matahari itu lambat terbenam. Dan yang ketiga, bulan terbelah dua. Okey. Pembahagian mukjizat yang kedua ialah mukjizat maknawi, yang bermaksud tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tapi boleh diterima dan difahami dengan fikiran yang mendalam. Jadi, apa dia jenis-jenis mukjizat maknawi? Ada dua, iaitu Al-Quran dan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Al-Quran, kita tak boleh nampak pun apa mukjizat yang ada. Kita tak nampak pun dengan mata kita. Tapi bila kita fahami, tadabbur Al-Quran itu sendiri, kita fahami balik, kita tengok dia punya tafsir, kita dapat tengok, oh, inilah mukjizat yang ada, yang dijadikan oleh Allah. Okey, yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Kita tahu peristiwa Isra Mi'raj, tapi kita tak pernah nampak pun peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tahu melalui pembacaan Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita tahulah peristiwa Isra dan Mi'raj tu logik ke seseorang manusia untuk bergerak sepantas kilat naik ke langit? Tak logik. Jadi memang bagi kita tak logik, tapi bagi Allah bila dia kata kun,
maka jadilah. Okey.